Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita baru selesai makan tengah hari. Ini waktu-waktu kritikal ni. Dan saya nak ucap terima kasih kepada sahabat saya, Datuk Seri Kamal Amir, yang menamatkan live dia untuk memberi laluan kepada giliran saya pula. Terima kasih, Tok. Hebat, Tok Kamal Amir. Ini orang kuat watan dulu ni. Baik, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan seorang tokoh yang tak asing lagi dalam politik tanah air. Tuan-tuan, kalau rakyat negeri Terengganu ni kenal sangatlah. Tetamu kita tak lain tak bukan ialah Datuk Seri Ahmad bin Said. Apa khabar, Datuk Seri? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Rasa macam jauh sangat dari sini. Lebih sedepa tu. Kena ikut SOP. SOP. Ini lebih jauh. Ini kalau orang komplain juga, orang malah tak tahulah. Okey, Tok, apa ni, nampak Tok lebih sihat sikit. Jadi, apa cerita, apa khabar politik Terengganu, Tok? Kalau boleh dikongsi. Alhamdulillah, kita nampak yang Terengganu mengikut Laut Cina Selatan lah. Kalau musim berombak. Dan angin betul kencang. Bila angin sepoi-sepoi basuh, nampak relax sikit lah. Deep. Itu dia. Dia politik Terengganu ni dia mengikut musim. Mengikut musim. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sebelum saya tanya soalan lebih lanjut, Datuk Seri, nak bagi sikit demografi rakyat negeri Terengganu. Terengganu ni luas. Rakyatnya lebih 90% adalah terdiri daripada orang-orang Melayu Islam, Datuk Seri. Datuk Seri pengalaman banyak ni sebagai Menteri Besar negeri Terengganu. Dan rakyat Terengganu ni dia unik. Kerana rakyat Terengganu ni dia suka nak buat keputusan. Dia suka isi borang report card. Kalau report card UMNO BN bagus, so dia teruskanlah. Kalau sebaliknya, dia pun tukarlah kepada sebelah sana. Jadi ini adalah satu realiti. Nanti kita nak tanyalah Datuk Seri tentang keunikan lebih lanjut tentang negeri Terengganu ni. Baik, sebelum tu Datuk Seri, kali ni kita membuat Perhimpunan Agung kita ni agak pelik sikit, new normal. Dalam istilah IT-nya atau teknikalnya ni, dia dipanggil hybrid. Separuh maya, separuh bersemuka. Jadi pendapat Datuk Seri lah bagaimana kemeriahan PAU kali ini kalau kita nak bandingkan dengan sebelum ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Azizan. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah perjuangan UMNO dulu yang kini selamanya, kita bila tibanya musim pemilihan Agung UMNO atau Perhimpunan Agung UMNO, ia merupakan acara kemuncak bagi UMNO lah. Macam hari raya untuk UMNO. Sebab orang berebut nak datang ke Kuala Lumpur. Betul. Seolah ada pesta besar di Kuala Lumpur ini. Tetapi bila ada COVID-19 ini, dengan SOP dan sebagainya, maka tidak semeriah sebagaimana yang lepas-lepas lah. Walaupun sebagai tugas dan tanggungjawab kita mesti mengadakan Perhimpunan Agung kita untuk memenuhi syarat iaitu ditetapkan oleh Pertubuhan. Pendaftar Pertubuhan. Jadi kita buat juga kerana kita nak ikut peraturan. Alhamdulillah program perhimpunan kita ini mendapat kerusan daripada Majlis Keselamatan Negara, dibantu oleh pegawai Kementerian Kesihatan. Pegawai KKM ada di mana-mana di sekitar PWTC. Jadi kita mintalah kepada mereka yang datang ke PWTC ni supaya menjaga SOP. Jadi kalau tidak nanti takut melayang 1,500, 5,000, 10,000 kena denda. Baik, Datuk Seri, saya nak tengok sikit. Ini ada di hadapan saya ni ada satu, ini adalah teks rakaman, teks ucapan perasmian timbalan Presiden UMNO. So dalam teks ini banyak disentuh tentang apa yang dipanggil political correction ataupun pembaikan politik. Datuk Seri Utama banyak bercerita tentang UMNO ni perlu melakukan beberapa pembaikan politik supaya dia lebih relevan di masa depan. Baik, dalam satu sisi, bagaimana Datuk Seri melihat relevannya saranan supaya UMNO memberi fokus kepada political correctness ni? Terima kasih, Doktor. Kita melihat bahawa UMNO ni telah begitu lama. Jadi sebagai orang lama, banyak penyakit kita hadapi. Jadi bila penyakit banyak, kita perlu banyak ubat. Kalau tertinggal ubat, kita kadang-kadang meninggalkan kesan yang tidak baik pada kita. Justru itu kita perlu muhasabah diri. Kita perlu mengadakan cari ubat-ubat baru.
yang boleh menyihatkan kita, dan bila pendekatan-pendekatan baru, kaedah-kaedah baru yang patut kita gunakan. Sebab itulah bagi saya bahawa ini tak bermakna bahawa kita ini walaupun dah tua, tapi tak guna lagi dah. Tapi kita masih berguna. Patutnya kita makin lama, kata orang tua-tua, asal keladi lah, makin lama makin berisi. Dengan pengalaman dan kebolehan kita itu, kita boleh membantu rakyat dan negara kita. Apa yang perlu kita lakukan, kita realign perjalanan hidup perjuangan kita ini. Buat adjustment. Sebab itu kita perlukan penambahbaikan. Dan apa yang telah kita lakukan, mungkin dulu sesuai untuk kita, tapi sekarang sudah sesuai dengan generasi yang baru. Justru itu kita perlu mengadakan perubahan-perubahan, buat self-correction dan perjuangan kita sendiri. Kerana kata dulu kita melibatkan orang tua dan sebagainya. Sekarang banyak orang muda. Betul. Kita perlu berjuang mengikut arah mana yang kendakkan oleh rakyat. Kita perlu menyesuaikan diri. Sebab itu kita perlu buat self-correction berasaskan keperluan dan kehendak semasa. Ini yang perlu dilakukan oleh UMNO. Dan political correctness ini boleh dibagikan kepada dua. Pertama, dari sudut parti UMNO itu sendiri, dan aspek yang kedua dari sudut politik di peringkat nasional. Dari sudut parti sendiri, Timbalan Presiden banyak menyebut tentang perlunya cerita-cerita yang lebih fresh, yang lebih remaja tentang UMNO ni. Jadi kalau dulu UMNO ni dipalitkan dengan GST, 1MDB, isu kleptokrat dan sebagainya. Tapi UMNO perlu meneroka cerita-cerita baru yang jauh lebih remaja. Yang ni macam mana kita nak jelaskan kepada ahli-ahli UMNO dan juga kepada masyarakat Malaysia, Datuk Seri? Sebab itu kita perlu menguasai media semasa ini. Kita melibatkan Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Kalau tidak, kita terus ketinggalan. Kerana anak muda hari ini semuanya ada handphone. Mereka boleh communicate, boleh mendapat maklumat di hujung jari. Justru itu UMNO perlu menyesuaikan diri sebagai arus perdana yang berlaku pada hari ini. Kita boleh melakukan bukan benda yang agak lama, melalui akhbar dan sebagainya. Tak patut khabar sekarang. Sebab itu kita perlu mendahului sepatutnya sebagai parti yang terbesar negara kita. Pengalaman yang paling luas, pengalaman yang paling lama, kita sepatutnya mendahului rakan-rakan kita, parti perbankan dan sebagainya. Tapi bila pilihan raya lepas, kita lihat bahawa kita terus ketinggalan. Apatah lagi dalam media maya hari ini, banyak kadang-kadang isu sensasi, isu yang tak betul diperkatakan. Dan bila perkara-perkara ini berulang kali dikatakan, walaupun tidak betul, akhirnya anggap betul. Ini yang menjadi masalah pada kita sebenarnya. Justru itu kita harap bahawa UMNO itu sendiri perlu mengambil sikap yang lebih aktif dalam menangani masalah isu semasa supaya rakyat memahami. Apatah lagi kita bukan kerajaan sekarang. Media masa utama bukan lagi hak milik kata ataupun menjadi arus perdana kepada kita. Justru itu kita perlu menggunakan apa medium yang ada untuk menengahkan apa perancangan kita, apa dasar kita, perubahan-perubahan kita lakukan. Supaya dapat memahami. Kerana kita sebenarnya dari segi politiknya, berdasarkan year ni, itu yang menjadi masalah pada kita. Cakap-cakap. Apatah lagi tentang isu fitnah-fitnah ini. Walaupun Islam mengatakan bahawa sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Tapi orang berani buat benda itu. Dulu, fitnah ini dari mulut ke mulut. Walaupun proses itu dikata lebih hebat. Tapi hari ini lebih hebat. Masa few second atau few minute. Seluruh dunia. Sekali tekan je. Send. Bayangkan dosa apa yang kita lakukan kalau kita berfitnah. Kau boleh membunuh, lebih dahsyat pada membunuh, apa lagi yang berlaku pada hari ini melalui masa ini. Ini yang membimbangkan kita. Kadang sekarang orang tak takut, seolah-olah orang tak takut pada dosa pahala. Apa penting mereka, apa benefit yang mereka dapat. Dan kadang-kadang mereka mengadakan fitnah ini sebab suka-suka. Dia seorang tengok bergaduh, dia tengok orang merosakkan orang. Saya tahu apa manusia sekarang ni telah berubah begitu rupa sikap dan diam mereka. Baik, bercerita pasal bab ini, Datuk Seri, UMNO mengambil keputusan yang agak drastik dengan menyokong rang undang-undang untuk membenarkan pengundi automatik dan pengundi 18 tahun ni. Pada awalnya kita juga agak berbeza pandangan sama ada nak menyokong ataupun tidak, tetapi akhirnya kita menyokong. Namun begitu, sekali lagi kita nampak tindakan kerajaan yang agak flip-flop. Walaupun alasan apa juga dibagi kerana COVID dan sebagainya, tapi dengan zaman IT dan sekarang ni saya ingat alasan tu mungkin dah tak relevan dan lebih buruk lagi. Keputusan ini yang sepatutnya dilaksanakan pada bulan Julai ditangguhkan sehingga bulan September tahun depan. Maknanya setahun lebih daripada sekarang. Dia minta masa yang agak panjang. Saya nak minta komen Datuk Seri dalam isu ini. Yalah, kita lihat bahawa golongan muda ini first timer pengundi
dia kadang-kadang kebanyakan orang muda berikut kepada sensitivity. Perasaan, bukan perasaan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi kita tidak boleh mengawal mereka. Sebab itulah kita lihat sendiri bahawa pada suatu ketika, parti pemerintah ketika itu, PN menjangkakan bahawa dengan membuka ruang ini, maka mereka boleh menguasai kerajaan, mendapat undi baru daripada golongan muda. Dengan lebih besar lagi dengan lebih sokongan. besar lagi sokongan. Lebih kurang 7 juta yang ada. Tapi dengan apa yang berlaku sekarang, kegagalan kerajaan sendiri untuk menterjemahkan apa yang dijanjikan dalam manifesto pilihan raya menyebabkan orang muda pun rasa give up. Marah kepada parti pemerintah ketika itu. Jadi menyebabkan mereka mula rasa tak confident, tak selesa tentang pengundi-pengundi baru yang akan menentukan kalah atau menang mereka. Sebab itu mereka tak yakin golongan muda ini boleh membantu mereka untuk mempertahankan yang ada. Sebab itu mereka cuba memanjangkan tempoh ataupun melambat-lambatkan proses menyundi kepada golongan yang 18 tahun ke atas. Sebab kita sendiri tak tahu apakah pendirian mereka. Apakah mereka bergantung kepada sensitivity semasa, isu semasa sahaja. Sebab kita tak fikir mereka tidak ada pengalaman. Walaupun kadang satu segi kita hendakkan golongan muda itu supaya terlibat dalam pembentukan kerajaan. Sebagaimana negara-negara maju yang telah mengenakan 18 tahun sebagai tempat yang layak mengundi. Macam kita juga 18 tahun layak mendapat leseng, motor, kereta dan sebagainya. Itu hak mereka. Tapi dalam keadaan satu segi, kerajaan tak yakin. Apakah golongan ini dengan apa yang dilakukan oleh mereka, golongan ini lebih kritikal, lebih kata orang berwawasan dan lebih berpendidikan, akan menyebabkan mereka tumbang dalam pilihan raya. Ini menjadikan mereka flip flop ni. Tak yakin, bimbang tewas dalam pemilihan, maka dilanjutkan tempoh 1 tahun lagi daripada patutnya bulan Julai tahun ini. Dan kita lihat pun jawapan menteri-menteri pun tak sekata. Pertamanya diumumkan oleh speaker. Kita pun tak tahu entah bila pula speaker boleh ambil posisi untuk mengumumkan undi ini di 18 tahun ditangguhkan pelaksanaannya. Kemudian baru disusuli oleh kenyataan daripada SPR. Dan kemudian dijawab juga oleh seorang menteri baru-baru ni, sehari dua ni dia menjawab bahawa sebenarnya Perikatan Nasional tidak pernah berjanji pun nak buat bulan Julai. Kemudian kita dikeluarkan juga dalam portal kenyataan seorang lagi menteri yang menjaga undang-undang. Dia menyebut dengan jelas bahawa pada bulan Julai lah akan dilaksanakan undi 18 tahun ni berbuka puasa. Dan kita lihat pula parti-parti komponen mula pula keluar kenyataan pula baru-baru ni mengatakan bahawa sebenarnya sokongan mereka adalah bersyarat. Jadi kita nampak tadi kita dah temuduga anak muda. Anak muda kata macam mereka dipermain-mainkan sekali lagi. Sudahlah PH mainkan mereka. PN pun berani juga nak mainkan mereka. Komen Datuk Seri. Yalah, kita tahu bahawa PBN atau Bersatu hari ini adalah sebahagian kerajaan terdahulu yang mementas selama 20 tahun Malaysia. DNA-nya sama. DNA sama, perjanjian manifestonya sama. Manifestonya sama. Tapi hari ini bila ditubuhkan yang lain, tapi terasnya masih sama. sebahagian daripada parti PH. Yang membuat 10 janji dalam 100 hari. Ya. Dia sekarang semua melarikan diri, menyalahkan orang lain. Dia kata dia tak percaya. Tapi dia sebahagian daripada kerajaan yang ditubuhkan dulu. Dia patutnya ambil tanggungjawab ini. Tapi untuk melepaskan diri, dan patutnya anak muda di Malaysia ini, lihatlah sendiri sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak ini. Patut kita menghukum mereka. Saya harap mereka, anak muda, dalam pilihan yang akan datang, menghukum parti-parti yang terlibat ini. Setuju? Jadi serah kepada orang muda lah. Kalau kita nak tengoklah sama ada September 2022 datang dulu ataupun pilihan raya datang dulu. Kalau pilihan raya datang lebih awal daripada September 2022, maka kita berminat nak melihat bagaimana orang muda yang ada ni, bagaimana orang muda akan membuang undi. Kita sangat-sangat berminat. Baik, dalam ucapan Timbalan Presiden juga banyak menyentuh tentang dari sudut keindukan ni, Datuk Seri. Oleh kerana kita perlu melakukan political correctness, tapi di peringkat nasional faktor keindukan itu perlu diberi perhatian kerana UMNO mesti menjadi teras, UMNO mesti memimpin dan bukan dipimpin. Mungkin Datuk Seri boleh ulas kenyataan Timbalan Presiden. Yalah, saya bersetuju dengan kenyataan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Utama Datuk Mat Hassan ini. Kerana sebenarnya UMNO parti terbesar negara kita dengan keahlian 3.5 juta dan pengalaman memerintah Malaysia lebih pada 60 tahun. Takkan kita dipinggirkan begitu saja.
hatta kerajaan yang tubuhkan hari ini, kerajaan PN yang tubuhkan hari ini, hanya kita mendapat kerajaan menjadi kerajaan setelah dapat restu UMNO. Yang paling ramai ahli parlimen UMNO yang menyokong kerajaan PN sekarang ini. Sepatutnya kita memimpin, bukan dipimpin. Apatah lagi kita telah diperkotak-katikkan. Sebegitu rupa. Presiden Persatu sebagai Perdana Menteri mendapatkan restu daripada UMNO untuk menjadi Perdana Menteri. Kita sokong. Sokong yang paling terbesar dalam kerajaan Perikatan Nasional. Tapi bila beri jawatan, dia merasakan bahawa ini hak Perdana Menteri. Untuk melantik menteri-menteri kanan, dia lantik orang dia. Sedangkan yang menentukan dia boleh menjadi Perdana Menteri adalah UMNO. Patut dia ambil kira. Dalam pembentukan kabinet itu, jawatan utama berilah kepada UMNO. Ini dipinggirkan. Jawatan yang tak penting diberi kepada UMNO. Jawatan yang tak boleh bantu rakyat, yang boleh bantu rakyat diberi kepada golongan mereka atau orang yang menjadi UMNO. Apa ni? Kalau dia majoriti tubuh kerajaan, tak ada masalah. Dia boleh pilih siapa saja. Tapi sekarang dia mesti ingat. Dia menjadi Perdana Menteri, menjadi pemimpin negara ini kerana restu dan sokongan daripada ahli parlimen UMNO. Begitu juga dengan belanjawan yang baru diluluskan nanti pun, walaupun ada perkara-perkara yang tak menyenangkan hati UMNO Barisan Nasional, tetapi UMNO tetap juga menyokong tanda solidariti. UMNO berjiwa besar demi menyelamatkan negara, menyelamatkan keadaan, ekonomi dan sebagainya. Kita bersedia menyokong orang yang menjatuhkan kita menjadi Perdana Menteri, memimpin Malaysia. Kita berjiwa besar. Kalau kita ikut perasaan kita ketika itu, kita tak sokong, tumbang kerajaan buat pilihan raya. Buat pilihan raya. Tak ada masalah. Tak. Tapi ini kita rasa demi kebaikan negara, keadaan ekonomi yang tak bagus sebagainya, okey kita selamatkan dulu. Sebab tu kita berkata, okey kita akan menyokong kerajaan ini melalui ahli-ahli parlimen, bukan parti. Ahli parlimen menyokong, parti tak terlibat. Betul. Sehingga pilihan raya akan datang. Ini dari awal dipersetujui. Ya. Tapi kita lihat sendiri bagaimana Perdana Menteri telah menggunakan hak dia sebagai Perdana Menteri untuk menentukan tujuh negara melantik pemimpin yang disukai. Termasuk orang-orang golongan yang telah melompat lagi dalam UMNO diberi jawatan yang utama. Ini satu keadaan yang tidak adil kepada UMNO. Patut dia ambil kira perasaan oleh UMNO yang mendukung mereka pada hari ini. Ini menjadi punca kepada ketidakpuasan hati berlaku di kalangan kita. Dia tak ambil kira. Tak ambil kira, betul. Baik, Datuk Seri. Saya nak Datuk Seri jelaskan kepada netizen di sini. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya persepsi, sebenarnya bahawa kenyataan bahawa UMNO diperkotak-katikkan, UMNO dibuli, UMNO itu, UMNO ini sebenarnya hanyalah persepsi yang sengaja direka-reka. Sedangkan UMNO mendapat banyak faedah daripada wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional. Komen Datuk Seri. Itu kata mereka. Tapi hakikat tidak berlaku begitu. Kita tengok sendiri. Jawatan-jawatan utama yang boleh membantu rakyat. Daripada pemimpin-pemimpin dari Bersatu. Termasuk kalau asalnya pemimpin UMNO bertani atas tiket UMNO, lari meninggalkan UMNO menjadi pemimpin Bersatu, dia beri jawatan yang penting. Jawatan yang tidak boleh membantu rakyat. Contoh saya kata, walaupun kita dapat Menteri Kanan sebagai Menteri Pertahanan, tapi apa yang boleh dibantu oleh Menteri Pertahanan kepada rakyat? Dia boleh hanya pergi kawasan negeri-negeri ada kamp askar. Yang ada askar saja. Tak lain tak ada. Contoh jawatan yang boleh keutamaan utama kepada rakyat. Menteri Pelajaran. Yang boleh menolong rakyat sebagai sekolah-sekolah dan sebagainya. Dia pergi daripada Bersatu. Menteri Pertanian, dia pergi Bersatu. Menteri Kajian Tempatan yang berarti dia Bersatu. UMNO beri contohnya Menteri Inovasi. Apa inovasi untuk rakyat? Kesihatan. Kesihatan. Inovasi boleh cari obat COVID ya, untuk suntik orang. Macam mana nak bantu rakyat? Tak boleh. Di situ kita nampak dah. Nawa itu niat dia untuk melemahkan UMNO. Kata orang Terengganu, maknanya kita beri pil ataupun obat yang menyebabkan kita akhirnya mati begitu. Kena racun angin. Racun angin. Ini masalah. Kalau dia fikir bahawa dia Perdana Menteri, to be fair pada UMNO, UMNO yang menyebabkan dia jadi Perdana Menteri, dengan 39 ahli parlimen paling besar, okey. Bagilah satu dua jawatan yang boleh membantu rakyat. Bukan dibolok semua. Pada awal kita nampak berlaku. Bagaimana berlaku di Sabah. Kita paling banyak bertanding. Dia minta pada kita kerusi untuk bertanding. Lepas tu, belum pilihan raya, dah isytihar. Calon dia menjadi Ketua Menteri. Sedangkan mereka awal, okey kita beritahu, siapa dapat majoriti, dia jadi Ketua Menteri.
Betul tak? Itu sepatutnya. Itu sepatutnya berlaku. Tapi lain. Begitu berlaku berdasarkan PH. Kita belajar demokrasi, siapa majoriti, dia lah jadi pemimpin utama. Tapi sebaik berlaku. Masa Tuan Mahathir contoh, di Perak. Bersatu hanya menang 1 kursi. Lompat 2 orang jadi menteri besar. Macam mana kerajaan tak stabil? Takkan stabil. Macam sekarang juga, kerajaan kita tak stabil. Sebab dipimpin oleh sebuah parti yang minoriti. Dia mendapat suara gabung dengan parti lain. Kalau parti itu, tuan, kita tengok sendiri. Contohnya apa yang berlaku di Thailand. Seringkali berlaku pertumbuhan kerajaan. Bila rasa tak puas hati berlaku, kerajaan akan tumbang. Pelabur akan lari. Bukan nak datang, yang ada lagi. Kestabilan politik penting. Dalam sebuah negara demokrasi. Takkan kena jadi macam Myanmar. Ini masalah pada kita sekarang. Tapi ada yang melihat, ada yang menuduh UMNO pula sekarang ni yang macam culpritnya. UMNO lah yang jahatnya. UMNO lah yang memecah belahkan kesatuan, memecah belahkan perpaduan. Kenapa, saya nak tanya Datuk Seri lah, pandangan Datuk Seri. Kenapa spotlight ni banyak dihalakan kepada UMNO, tidak dihalakan kepada parti-parti lain yang sebenarnya mereka lah yang telah memecah belahkan dan meruntuhkan kerajaan ni dari dulu lagi, bukan sekarang. Ya, ini banyak kemungkinan. Kemungkinan netizen sendiri atau pihak-pihak tertentu ini mendapat pembiayaan, mendapat kemudahan daripada kerajaan yang ada. Sudah tentu mereka bertindak bias. Yang kedua, kita semua menyalahkan UMNO. UMNO parti kita ikut sejarah. Sejak merdeka sampailah kita kalah pertama. Kita melakukan apa sahaja untuk rakyat. Yang hari ini kita tengok dalam masa yang sedikit saja, banyak kelemahan yang telah terbukti dilakukan oleh PN ke, oleh Bersatu ke, oleh PH dulu ke. Kenapa nak salahkan kita? Kita parti terbesar. Sepatutnya orang mendampingi kita. Sebab kita lah menyelamatkan. Ya, menyelamatkan kerajaan negara kita. Sepatut mereka faham perkara ini. Mengapa menyalahkan kita? Ini masalahnya kita tak rasional. Kalau kita big brother lah kita. Bukan boleh diubah. Bukan diubah. Kita dah majoriti, kita banyak. Kenapa bila kerajaan kita tepikan? It's unfair. Tidak adil bagi UMNO. Begitu pada pihak tertentu nak menolak UMNO, tidak adil. Kita tengok pada suruhan. Apa dilakukan terhadap UMNO? Apa penghinaan yang dilakukan oleh UMNO? Kita dah tahu yang menang buat pemerintah, dia ada asalnya selalu UMNO. Kadang-kadang ada pemimpin yang kata, jangan kacau kawasan Faham 1. Itu kawasan UMNO, kan kawasan 1. Siapa kacau siapa? Siapa merosakkan siapa? Ini UMNO dah bagus dah. Saya kalau ikut pribadi saya kata UMNO tak patut beri sokongan untuk kerajaan. Biar buat pilihan raya, biar rakyat tentukan semula pilihan raya. Tapi adakah pimpin UMNO berjiwa besar untuk selamatkan negara, nak elakkan pilihan raya dalam masa terdekat, kebelanjaan dan sebagainya, kita sanggup. Bukan kerajaan bersama. Tapi kita mengharapkan lebih daripada itu. Tapi apa yang dilakukan terhadap kita? Ini satu penghinaan pada UMNO. Kalau parti itu parti besar, okey. Ini kita parti yang paling besar, dapat dokong yang tertinggi walaupun berbagai fitnah dan maknah yang diberikan kepada kita. Kita masih bertahan dapat 50 lebih kerusi. Dari segi kemenangannya, kita UMNO secara single parti masih lagi majoriti. Betul. Baik, kita kembali kepada politik negeri Terengganu. Di negeri Terengganu ni, kita seperti mana yang kita tahu, antara perkara yang menjadi perbahasan sekarang ni ketika ni di Dewan Wanita, Pemuda dan Puteri hari ini ialah mengenai tentang hala tuju parti kita. Antara hala tuju utamanya ialah menamatkan kerjasama dengan Parti Bersatu. Stand ataupun pendirian perhubungan negeri Terengganu macam mana? Soal kita tidak bersama sama satu ni bukan soal negeri Terengganu, bukan soal MT, bukan soal Presiden UMNO. Ini kehendak akal umbi UMNO. Bayangkan 127 bahagian yang mengadakan mesyuarat agung masing-masing telah menolak kerjasama dengan UMNO. Jadi kita perlu menerima kehendak akal umbi. Sebab bila sampai pilihan raya, kita kembali pada akal umbi. Kita tidak mahu jadi setengah pemimpin yang mengatakan bahawa apa perlunya kita akal umbi, kita memimpin buat keputusan. UMNO akal umbinya di bawah sana. Kita perlu mendengar akal umbi. Sebab bila akhirnya kita kembali akal umbi untuk menentukan kerajaan menang atau kalah. Tapi bila kita tak keputusan, kita tak boleh dengar akal umbi. Apa mana sini? Mentang-mentang kita lantik sebagai pemimpin. Tak boleh. Bahasa balik asing. Kita balik ke asas kita. Asas kita rakyat.
Perjuangan kita rakyat. Undi kita pada rakyat daripada bawah sana. Kita sebagai pemimpin pun, mungkin kita ada 5 orang anak. 5 undi. 6 undi dengan kita, 8 undi, 7 undi dengan bini kita. Tapi bawah sana, ketua cawangan, dia ada 10 orang anak. Campur dia suami isteri 12 undi. Kita dah kalah. Sebab itu kita kena dengar kaum umbi ni. Sebab itulah akar kekuatan perjuangan UMNO. Jangan lupa. Linangan air mata orang bawahan menyebabkan kita boleh menang. Bekerja siang malam. Tidur di markas. Tak pergi minum air getah. Tak apa-apa pun. Kadang-kadang dimarah isteri. Okey. Dia kata, aku tak mau campur tangan lah. Kamu cara dah UMNO. Tapi bila datang pilihan raya, di awal-awal duduk kat markas. Betul tak? Betul. Ini hakikat kena terima. Inilah kaum umbi UMNO. Ini kaum umbi UMNO. Tak dapat apa pun. Makan biskut tawar, kopi malam-malam. Sama je. Sama je. Dia bukan minta balak pun. Minta projek pun. Bukan minta lesen pun. Tapi perjuangan dia. Hasrat dia. Melihat daripada dulu lagi UMNO. Sebagai pejuang bangsa. Ini perlu kita pertahankan. Ini bila kita dapat kuasa, kita lupa kaum umbi. Di mana kita berjejak sekarang? Dah jadi menteri, lupa orang bawah. Tak boleh. WhatsApp pun tak nak balas. Masa nak pilihan raya, bukan main lagi ya. Buka cermin dekat kereta, tangan macam ni. Bila lepas pilihan raya, tak ada. Istilah saya selalu gunakan di Terengganu, saya kata, apa ni, Tok Peraih Durian. Durian berbunga, Tok Peraih datang. Ajak tukar kebun, makan free, minum air free, beri. Ayah saya dulu ada kebun durian. Okey, beri duit untuk beli peluru, tembak tupai, tembak ke. Bila dah durian, harga durian, dia dapat untung banyak. Tuang durian berapa je dapat. Lepas habis musim durian, jumpa nak kedai, tak pejak pun minum air. Lupa dah. Lepas tu tunggu musim yang akan datang pula. Tak apalah. Buat lagi. Ini masalah kita. Kita mesti berjejak bumi nyata. Akar umbi ada trust kepada perjuangan UMNO. Kita lihat sejarah perjuangan UMNO. Lahirnya UMNO. Atas lindangan air mata orang Melayu. Sanggup mendokeng UMNO tanpa mendapat apa balasan. Hasil dari perjuangan mereka. Tapi mereka ingin melihat UMNO terus utuh dan kuat. Ini kita mesti faham. Yang pula terjadi macam kacang lupa kulit. Mentang-mentang jadi menteri. Betul. Baik, Datuk Seri. Dan bukan menjadi rahsia lagi bahawa bukan sahaja UMNO Terengganu menolak kerjasama dengan Bersatu. Ni ada netizen minta saya tolong tanyakan kepada Datuk Seri ni. Dia tanya bagaimana pula hubungan kerjasama dengan PAS di Terengganu. Jadi kita pun dah faham bahawa Terengganu ni unik. Mungkin Datuk Seri boleh ulas balik, boleh jelaskan kepada netizen bagaimana keadaan kerjasama. Tempat lain ada MN, tapi di Terengganu ni agak lain sikit. Mungkin Datuk Seri boleh bagi pencerahan. Ya, sebagaimana saya sebutkan awal-awal tadi. Terengganu berada di Laut Cina Selatan. Kita mempunyai pantai yang terpanjang di Semenanjung. Yang terpanjang 244 km. Dan setiap orang tua-tua kata, sekali air bah, sekali pantai berubah. Kita lah tempat berlakunya banjir sepanjang masa. Dan kita adalah merupakan kadang angin monsun timur laut, angin tenggara, angin barat daya. Angin barat daya. Jadi kita sentiasa, bukan kata orangnya berubah, pantai sentiasa berubah. Pantai juga sentiasa berubah. Runtuh sana, runtuh sini, hakisan sana, hakisan sini. Apatah lagi, kalau lihat dari sejarah kata, negeri yang pertama diperintah oleh PAS Terengganu. Pilihan Raya Petani 1959. Orang lain tak kenal lagi PAS. Tak pernah diperintah oleh PAS. Terengganu diperintah oleh PAS. Tapi tumbangnya kerajaan PAS melalui unit tidak percaya ketika itu. Pasal UMNO memerintah. Begitu lama. Datang tahun 1999, bila ada isu Anwar ketika itu, ada parti ketiga. Bila ada parti ketiga ni, orang Terengganu mudah berubah. Saya katakan, orang Terengganu ni, Melayu Terengganu, UMNO Terengganu ni, dia cuba ubah alih selera. UMNO buat dah bagus untuk mereka. Carilah, compare negeri-negeri lain. Dari segi kebajikan rakyat, Terengganu paling utama. Dari segi education ke, dari segi apa ke. Kita utamakan rakyat. Tapi bila ada parti ketiga, tawaran parti ketiga, dia cuba lari-lari. Nak alih rasa. Sebagaimana ombak juga, laut juga. Angin barat daya lain. Angin timur laut lain. Angin tenggara lain. Dia pergi ke parti ketiga. Bukan orang PAS tak lari, kekal. Bila parti ketiga, kita kalah. 1999 kita kalah kerana bukan PKR kuat. Bukan PAS tu kuat.
Beralih angin. Beralih angin sebab orang UMNO berpecah pergi ke PKR. Akhirnya PAS yang menang. Bila PAS menang, apa dilakukan? Tidak ada perubahan, tidak ada pembangunan. Dan juga tidak ada bantuan untuk rakyat. Mula orang ini yang dulu menyokong UMNO rasa tak puas hati. Patah balik. Sebab itu kita tengok, jarang berlaku negeri-negeri lain. Tahun 1999 kita kalah 24-4. Tinggal 4 kursi. Orang kata 2 tanah kubur. Terengganu tinggal. Tapi bila pilihan raya 2004, kita menang 24-4. 360 darjah. Terbalik. Tak berlaku negeri lain. Tapi di Terengganu berlaku. Begitu juga tahun pilihan raya yang baru. PRU ke-14. Bila ada PL, tengok offer, berjanji. Termasuk pelajar universiti. Balik paksa anak mak ayah dia yang juga jatuh kuasa bahagian. Kita tentukan undi mak ayah kali undi PH. Sebab kita ada dua adik-beradik yang masuk universiti buat pinjam PTPN. Kalau mak ayah undi PTPN atau undi PH, tak payah bayar undi pinjam PTN. Kita dua beradik 60,000 hutang ni. 70,000 hutang. Banyak tu. Banyak. Ayah pun fikir juga, ni tak payah bayar ni. Dengan jatuh kuasa bahagian pun. Orang kuat UMNO, cabang UMNO pun undi PH. Goyang juga. Bukan undi student tu sendiri. Minyak RM1.50. Hari menang, besok RM1.50. Tu free. Oi, berapa beri sama sekali. Mudah sangat. Sebab tu orang tua kata, jangan mengharap guru di langit, tepan curah jangan. Orang tua dah ajar kita. Apa dah janji-janji yang tidak mensabar. Akhirnya lari. Bila lari, berpecah dua, pengundi UMNO, berpecah dua, satu pergi UMNO, yang masih setia UMNO, satu pergi ke PH. Akhirnya yang menang siapa? Bukan PH. Satu kursi tak menang. Yang menang PAS. Sebab itu sekarang ni, kita tengok di Terengganu sekarang ni, orang dah mula patah balik pada UMNO. Malah saya pergi ke pasar, makcik yang meniaga di pasar, tanya saya, Tok Mak bila pilihan raya? Saya terlambat lagi. Masa tu 4 tahun lagi saya pilihan raya. Oh lambat kata. Teruk meniaga sekarang kata. Tak laku. Rakyat minta pilihan raya. Tak laku. Lepas tu dia kata pula, ajar saya pula. Tok Mak boleh buat pilihan raya tahun depan. Saya kata mana? Boleh ikut tempoh dia. Bukan senang pilihan raya. Bukan pula saya buat Piala Malaysia ada setahun sekali. Ini 5 tahun sekali. Politik. Nampak mudah. Kadang-kadang kita tanya, you undi siapa? Undi rahsia. Betul saya kata undi rahsia. Tapi keputusan bukan rahsia. Betul tak? Betul. Kesan siapa dia? Kesan orang bawah. Dengar janji, 1000 janji. Apa nak lakukan? Yang berlaku sebenarnya. Jangan orang tak faham. Politik Terengganu berubah. Negeri yang paling yoyo saya kata, Terengganu. Swing state. Swing state. Masa berubah. Sebab tu Terengganu, PAS hanya mentah 1 term. Dan kali ini saya rasa, kita benar yakin insya-Allah, dengan sokongan-dokongan apa yang berlaku hari ini, mereka kembali kepada UMNO. Sebab hari ini rakyat minta. Bila lagi pilihan raya? Menunggu. Bila lagi pilihan raya? Nak ubah kerajaan. Apatah lagi di Terengganu, saya kata muafakat sebenarnya tak berlaku. Sebab Terengganu satunya negeri Melayu yang 94% Melayu pengundi. 94%. Ya. Dan kita lihat bahawa PAS bertindak secara tidak adil kepada UMNO. Selepas tanda tangan muafakat nasional, apa yang PAS lakukan? Kes pertama yang boleh kita tindak, yang boleh test kejuruan PAS ini, bila kerajaan pusat, yang mana UMNO juga ada sama, PAS pun ada sama, beri bantuan 10 juta kepada negeri untuk diagih kepada rakyat, bantuan COVID-19. Masa itu saya tak terima apa-apa. Rakyat apa dapat 350,000. Bagi kawasan kalah, dia ada pegawai pembangunan dun dipanggil. Dapat 305,000. UMNO tak dapat apa-apa. Saya bising. Kalau ke semua kawasan yang UMNO menang tak dapat apa-apa? Tak dapat. Saya kata kalau peruntukan ini peruntukan yang PAS, saya tak bising. Sebab PAS yang merintah. Tapi ini peruntukan daripada pusat. Yang mana UMNO ada sama, PAS ada sama. Sepatutnya dapatlah. Kalau Pahang dan Perlis tak oleh BN, agak sama rata PAS dapat, DAP dapat, Perak pun dapat. sama. Semua dapat. Semua dapat. Kenapa Terengganu tak dapat? Setiausaha penerangan PAS, Ketua Penerangan PAS yang juga Esko Kerajaan Negeri, jawab. Peruntukan ini bukan hak rakyat UMNO, bukan hak rakyat PAS, tapi hak rakyat. Dia kata hak rakyat kenapa tak bagi sama adil? Semua sekali dapat. Ini bagi secara sembunyi-sembunyi pun ada. Malang pun ada bagi bantuan. Lepas tu Menteri Besar datang jumpa saya. Saya ingat nak selesai masalah peruntukan. Tak. Cakap soal pelantikan MKK. Ketua-ketua kampung Pelantikan ketua kampung. Datang ketua kampung. Lepas tu, saya masih ingat MB datang rumah saya 17 hari bulan. 19 hari bulan saya terima surat by hand daripada pihak tanah, by daerah,
Beri peruntukan pakai UMNO RM45,000. Ini sebelah kanan orang tak tahu. Ini bukan saya reka cipta je. Macam-macam. Ini hakikat yang berlaku. Kalau peruntukan kerajaan pusat dia dipilih oleh UMNO dia juga secara tunjangnya. Dia tidak ada apa tagihan dia. Ambil balik tanah kita. Tanah UMNO. Masa UMNO merintah. Bahagian besut. Ada 10 lot tanah. Tapak kedai. Dah bayar semua sekali. Premium tanah. 3 kali. UMNO besut mohon supaya kedudukan geran. Akhir sekali keluar, ditolak. Dikembalikan duit premium tanah dan diserah pada koperasi PAS. Apa ini? Setelah MN diwujudkan. MN bulan September. Surat penolakan kita berlaku pada bulan Mac 2020. Baru lagi. Selepas tu. Apa maknanya ini semua? Lepas tu kata kita orang tak faham apa yang berlaku di Terengganu. Panggil mesyuarat 2 kali MN. Tapi tak ada agenda, tak ada apa pun. Minum makan balik. Sedangkan negeri yang pertama mengadakan perhimpunan MN di Terengganu. Selepas kerajaan pusat. Saya mengeluarkan air mata. Sebab sama dengan sejarah, UMNO boleh bersama dengan PAS. Sedangkan apa dilakukan oleh PAS selama ini. Orang UMNO masih ingat. Sembelih tak makan, sembahyang tak sah. Macam-macam. Ini yang berlaku di Terengganu. Yang tak berlaku di negeri lain, orang tak faham. Tanah budak-budak kita sekarang yang usahakan cara TOL. Sekarang ni semua dibatalkan. Saya buat rumah kawasan saya, 200 unit lebih. Diagihkan kepada semua orang dia. Tak bincang pun saya sebagai orang yang majukan tanah pangkuan bagi kota. Lepas nak memburukkan saya pula. Beritahu. Ini kota Tok Mat Said. Pada 40 unit. Bila beritahu saya? Bila surat saya terima? Apa perasaan kita? Orang tak faham. Bagaimana PAS Terengganu lakukan terhadap UMNO? MB jumpa saya. Okey, nak lantik 5 orang. MKK. Saya kata, UMNO PAS macam? PAS kekal 15. Saya kata tak boleh. Sebab sejarah JKK ni saya yang buat dulu. Berdasarkan Red Book. Tahun 90, tahun 88, 89, saya yang beri, masa saya jadi ADO saya buat kata kerja, berdasarkan Red Book, panggil semua ketua-ketua kampung, Pus JK, saya yang berikan taklimat. Saya yang beri ceramah buat kursus. Saya tahu peranan JKK, tanggungjawab JKK, berapa keahlian dan sebagainya. Tiba-tiba MT Besar kata nak kita beri tambah kita 5 orang. Saya kata yang itu macam mana? PAS kekal 15. So macam apa maknanya? Kalau tidak setuju, apa? Dia kata ngundi lah. Dia permainkan kita. Tak? Lepas tu ada PPN. Bila ada PPN, daripada 5 turun 3. PPN pula 2. Apa maknanya semua? Tak pernah ikhlas. Jujur tak kita. Lepas tu apa yang lebih penting? Exco PAS isytihar di Kemaman. PAS akan bertahankan 20 kursi yang dimenang. Lepas tu, Menteri Besar pula umum di Dungun. Kita pertahankan 8 daripada 6 daripada 8 kursi parlimen. Belum dengan tak buat, bincang tak buat, dia keluar stigma. Saya tak ada pilihan, saya kata. Sebab kita tahu, contoh Kemaman. Kemaman, kita menang majoriti besar. Yang kedua tertinggi selepas pekan. 15,000, 12,000. Orang ni kalah kerana orang UMNO lari. Kerana ada PH. Tawaran baru. PH buat tawaran baru sebagainya, dapat 12,000. Orang tak kenal pun calon dapat 12,000. Menteri pun kalah. Yang menang parlimen PAS ini, 2 kali bertanya, dok kalah. Tiba-tiba menang. 1,000 lebih. So, ini hak core kita. Tengok sejarah perjuangan kita. Berapa lama kita menang. You menang sekali, tiba-tiba. Ya. Must be fair. Kita boleh bincang, okey, katakan, okey, demi Keputerjaya, saya kata, kita bersedia 4-4. Termasuk juga berlaku di Setiu. Itu kawasan hak core UMNO. Parlimen kita menang besar. Tapi oleh kerana masalah dalam mat, kita kalah 2,000 lebih. Satu dong kita menang 3,800. 3 dong kita menang, 1 dong kita kalah pun 55 undi. Parlimen kalah. Takkan kita nak pergi begitu saja. Ada timbangan, betul tak? Tapi, nak ke dia? Bila mula tu? Kami menang sekali.
Saya kata kalau you betul-betul, okey, you serahkan kita 2, jadi kita 4, okey, untuk pastikan MN ke Putrajaya, okey. Itu kau pangkat. Kan kita boleh timbangkan negeri-negeri lain yang you tak pernah menang. Tapi awal-awal itu, lock macam tu. 22 dot, pertahankan 6 daripada 8. 6 daripada 8 parlimen. Kita pula daripada 2 ini, satu lari kepada PBN bersatu, tinggal satu. Apa maknanya ini? Dari segi keahlian kita paling ramai. Dan kita tahu kekuatan dia. Lepas tu kata saya, bila saya berjabat, saya tak ada pilihan. Dah dah bertanding 22, dan 32, dah. Lepas tu you tanding 6 daripada 8, saya tanding semua lah. Itu jawapan saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya bagi peluang. Kita bagi peluang supaya rakyat boleh mendengar dan rakyat boleh menilai. Ini adalah satu manfaat kenapa kita buat rancangan ini, supaya kita tahu duduk perkaranya. Mungkin di tempat-tempat lain kita tak faham kenapa tempat lain okey di MN boleh, tapi kenapa di Terengganu ni dia agak istimewa, dia agak special. Kita tak dapat nak capai apa yang kita nak capai. Tetapi apa yang Datuk Seri kongsikan tadi ni adalah suatu kenyataan yang pada saya kejadian yang real, hakikat sebenar yang berlaku, dan jadi ianya perlu kepada pertimbangan-pertimbangan untuk kita leraikanlah segala yang kusut ni. Jadi tak adalah orang ingat kalau mungkin orang KL tak tahu, dia kata Tok Mak Said ni kerah betul dia, kerah benar dia. Tapi saya pun sendiri dah buat sedikit kajian tentang latar belakang negeri Terengganu ini. Jadi kita nampak ada asasnya, dan mungkin perlu ada satu kaedah lain untuk kita cari penyelesaian. Jadi maknanya betul lah tadi apa yang Timbalan Presiden sebut. Dalam apa juga keadaan pun, apa juga perundingan, keadaan ini mesti menguntungkan UMNO. Jadi kalau tak menguntungkan UMNO, jadi kita ada sebab untuk kita bersuara. Inilah tadi perkara-perkara yang telah Datuk Seri highlight, Datuk Seri sebut, yang berlaku di negeri Terengganu. Mungkin kan tempat lain orang tak faham, sekarang kita cuba fahamkan kenapa begitu. Baik, ke depannya, moving forward, langkah ke hadapan. Bagaimana Datuk Seri rasa masalah ini boleh kita leraikan? Adakah friendly fight itu satu-satunya jalan pada PRU yang ke-15 nanti, atau masih boleh kita adjust? Kalau saya tak tahu dari segi sejarah negeri Terengganu ni macam mana, Datuk Seri lebih arif. Silakan. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, 99 PAS menang sehingga 2004. Apa yang kau tak ada UMNO? Tadika kita ditutup. Mesin jahit kita sediakan untuk buat jahit itu, dia buat lari. Bayangkan tadika ditutup. Saya kata negara mana yang tutup budak sekolah ni? Yang sezalim itu. Tak ada. Takkan budak-budak kecil pun kita jadi mangsa. Kita orang tua politik lah. Betul tak? Saya kata kalau saya nak ambil tindakan sama, banyak pasti PAS yang buat cara harap. Kita boleh tutup. Tapi selama ni kita tak pernah pun. Tapi jangan betul keras. Ini yang berlaku. Dan sebab tu kata, PAS ini bermula di Terengganu. Sebab tu kata, muafakat nasional dan sebagainya. Kata, biar kita tanam secara friendly. Beri ruang pada rakyat untuk menentukan siapa yang nak memimpin negeri. Terengganu, Kelantan, Kedah, yang mana majoriti orang Melayu. Pantai Barat, yes. Kita boleh berunding. Untuk pastikan kita Melayu ini menang di kawasan yang majoriti Melayu. Supaya tidak berpecah. Apa salah kita sedia berunding di Pantai Barat, Terengganu, Kelantan, Kedah, okey. Biar ruang kita rakyat pada kita untuk memilih siapa yang pilih. Kalau you bagus, okey. Apa takut? Kalau Biar rakyat yang tentukan. Yang pilih Mak Said ke, Doloh ke, Melayu. Yang pimpin kerajaan akan datang Melayu. Dari segi rakyat tak rugi apa-apa. Tak rugi apa-apa. Jadi tak ada isu soal jatuh ke tangan Pakatan Harapan ke Tak apa ada. ke, tak ada. Terengganu, Kelantan, Kedah. Tiga negeri. Sama ada kepada PAS atau kepada UMNO. Terengganu. You menang, okey. Tak boleh negeri. Kita tunggu 5 tahun akan datang pula. Pulang balik. Apa salahnya? Demokrasi. Demokrasi. Rakyat pun gembira. Bila pilihan raya, kadang lebih ceria. Bangunan. Biar bila kerajaan paksa kena buat perubahan bangunan dan sebagainya. Perlu bersaing untuk jadi lebih baik. Lebih baik. Kita bersaing secara sihat. Demokrasi kita suburkan. Apa salahnya? Kenapa kan yang ini nak bertanding, yang ini tak mau bagi bertanding? It's unfair. Kita kata demi kita Melayu, okey, Pantai Barat, okey. Kita bincang. Sebab kita bertanding dengan DAP dan sebagainya. Tapi kita pun lama bertanding
Berapa puluh tahun dah. Tak ada masalah. Dan kadang-kadang orang lupa. Bagaimana PAS melakukan pada UMNO begitu rupa. Negeri lain tak berlaku. Satu, mungkin dua masjid. Sembayang masjid yang sama. Lepas sembayang sembahyang tarawih, orang ni takbir, orang ni baru start sembayang. Oh, dah tayak akhir. Menikah tak sah. Sembelih tak sah. Negeri lain tak rasa. Terengganu yang rasa. Yang sembahyang melakukan 2 mukim. 1 mukim lepas, dua mukim, 3 mukim sana baru pergi. Bayar. Saya tanya. Kenapa sekarang tak sah? Dulu sah. Dan Islam kata wal halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau dulu tak sah, sekarang tak sah. You binti apa? You dah berhak binti ayah you, kena binti Abdullah. Dan tak berhak menerima harta pesaka dari segi faraid. Jangan main-main ni soal hukum. Hukum dalam Islam tak pernah berubah sejak dulu sampai kiamat. Sampai dari korban kita bagi pun campaknya. Yang sebenarnya siapa dia? Man UMNO. Sebenarnya orang UMNO. Kalau sekarang tak sah, tak boleh sebanyak makan dulu. Zaman orang putih dulu lagi teruk. Jangan main-main soal hukum. Hukum tak pernah berubah. Sekarang apa jadi? Kembali ke UMNO. Sekarang sebab tu saya jumpa orang PAS sekarang, dia rasa malu. Saya malu tu, Mak. Sebab apa? Dulu kita kata, dia kata, pak saudara kahwin pun, tak pergi. Anak dia kahwin anak dia. Dari korban orang UMNO pergi, dia campak. Sebab orang UMNO yang sembelih. Hari ni kata apa? Nak tahan muka kita. Bersama UMNO. Sebab tu bagi saya, yang batil tak batil, cuma masa akan menentukannya. Jangan main-main sokong. Yalah, kita doakanlah insya-Allah. Saya pasti ada jalan penyelesaian di hadapan tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Cumanya perlu ada beberapa perkara. Inilah kita panggil tadi the political correctness. Pembaikan politik yang mesti kita lakukan. Bukan saja perlu dilakukan oleh sebelah pihak, pada saya dua-dua belah pihak mesti bergerak ke arah tu. Jadi tak boleh nak suruh UMNO saja Tok Sri jadi dua-dua pihak kena bergerak. Dan bagi mereka yang tak faham dengan politik negeri Terengganu, baik tak payah komen dalam ni. Tujuan kita ialah untuk bawakan satu naratif bahawa apa yang berlaku di Terengganu ini ada sebab istimewanya, dan saya yakin kepimpinan antara kedua parti akan mencari jalan yang terbaik bagaimana untuk kita bergerak untuk di masa hadapan, khususnya negeri Terengganu, Kelantan dan Kedah. Yang ini Kelantan, Terengganu, dan Kedah ni memang agak istimewa, dan saya yakin akan ada jalan penyelesaiannya. Apa penyelesaiannya itu bergantung kepada inisiatif nantilah, bagaimana Allah nak mentakdirkan. But buat masa ini kita cuba balutlah luka-luka kita, Tok Mat. Kita cuba balut sebaik yang mungkin lah. Jadi kepada mereka yang mendengar mungkin yang sakit telinga sikit pada sesi kali ni, bawa bersabar je lah. Bawa bersabar. Dan apa yang kita katakan itu adalah hakikat. Hakikat ini adalah politik. Tetapi politik ini kadang-kadang bila tak diurus dengan baik, dia melarat-larat menjadi masalah yang banyak di peringkat akar umbi. Jadi semua orang tahu apa perkara-perkara itu. Mudah-mudahan kita doakan supaya ada cara yang terbaik, dan kita serah kepada kebijaksanaan pimpinan negeri di bawah Datuk Seri Ahmad Said kita untuk kita tentukanlah mana yang lebih baik. Baik, Datuk Seri, sempena PAU ini, harapan Datuk Seri lah kepada pembahas yang sedang berbahas ni. Itu kita nampak daripada skrin wanita di belakang, ada puteri, pemuda semuanya. Apa harapan Datuk Seri kepada perhimpunan kali ini, kerana keputusan besar akan kita capai dalam perhimpunan ini? Itulah, sekarang kita sebagai sebuah parti yang demokratik, kita beri kebebasan kepada ahli-ahli kita untuk menyuarakan pendapat. Tapi kita mesti ingat, walaupun kita demokrasi, kita ada batasan-batasan tertentu yang perlu kita ikuti. Ada pantang larangnya, ada undang-undangnya. Justru itu saya minta supaya bukan saja pembahas, tapi perwakilan mesti melihat ini sebagai satu wadah perjuangan bangsa yang diteramui oleh UMNO. Dan kita mesti ingat, matlamat kita sekarang apa? Menghadapi PRU yang ke-15 untuk memenangkan parti.
Jadi kalau kita nak menghancur parti, tak payahlah. Mentang-mentang kita dapat jawatan, kita rasa orang yang berjawatan tu lebih penting daripada kita. Sedangkan kita jabatan ni sekarang ni pilihan raya berdasarkan parti yang memilih kita. Presiden parti yang mengeluarkan watikah. Itu mesti ingat. Induk je tu kena ingat. Induk Induknya kena tu ingat. siapa? Jadi jangan pula mentang kita jadi menteri kerana kerajaan PN yang lantik kita rasa kita berkebelakan PN. Nak cari induk lain. Lepas tu hentang sama kita pula. Balah pula kita. Tak boleh. Kita mesti ingat asal usul kita. Orang Terengganu kata kalau ikut main Mok Yong kat main dulu, atau main ulit maya, yang laut pulang ke laut, yang darat pulang ke darat. Oh, hebat tu. Kita mesti tahu asal usul kita. Sebab tu saya kata, kita dalam apa juga tindakan kita, parti UMNO ke, parti PAS ke, kita mesti jujur tentang peraduan ini, tentang kerjasama ini. Jangan kita ikut cerita lama. Kalau cerita lama kita, cerita rakyat kita baca, bagaimana berlaku antara anjing dan bangau. Bila bangau ajak anjing tanah ke rumah dia, dia siap makan dalam botol yang panjang. So, bangau boleh kalau masukkan muncung dalam botol itu untuk makan. Apa kata anjing? Anjing jilat tepi luar je. Kalau yang tumpah, kalau ada yang tumpah, tak tumpah. Tapi bila anjing pula mengajak bangau pergi ke rumah dia, okey, dia letakkan dalam piring. Anjing boleh sapu lah licin. Bangau macam nak patuk atas piring itu. Akak inikah penyatuan yang kita hendak? Kita mesti jujur, mesti ikhlas. Give and take tu mesti ada, betul tak? Jadi kalau kita nak menguntungkan kita buat cara kita. Sampai bila tak ada titik pertemuan. Bukan muafakat namanya. Itu bukan pakatnya. Ni cari musuh ni. Cari gaduh. Ini pesanan kepada kita semua. Jadi kalau kita nak, orang kata kalau nak berkawan, nak bersahabat, biar ikhlas lah kalau kita nak bersahabat. Ya. Jadi kita pun hulur salah perdamaian. Dan kalau kita nak tengok naratif yang dulu, sampai bila pun kita tak boleh nak bersatu. Tapi kalau kita nak ada sesuatu yang boleh kita harapkan di masa akan datang, perlu kepada naratif baru. Macam Timbalan Presiden sebut tadi, perlu ada naratif, perlu ada cerita untuk meremajakan Parti UMNO ni. Jadi kita carilah sama-sama Datuk Seri. Okay. Kita cari sama-sama, kita banner sama-sama naratif tu. InsyaAllah mungkin hubungan kita dengan PAS di Terengganu ni akan jauh lebih baik lagi. Kerana saya yakin apa pun tak ada yang mustahil. Allah yang akan mengubah segala-galanya. Tapi kita ikhtiar. Kita usaha, kita serahkan kepada kebijaksanaan pimpinan negeri, Tok Mat dan juga kepimpinan negeri untuk mencari jalan yang terbaik. Jadi seperti yang saya sebut, bagi mereka yang tak faham, macam saya pun orang luar tak apa-apa nak faham, tapi kita cuba faham daripada pimpinan negeri sendiri, anak negeri sendiri yang mereka jauh lebih tahu tentang keadaan politik di negeri Terengganu. Mudah-mudahan semua rakyat Terengganu okey-okey je. Rakan-rakan kita, rakan-rakan politik semua okey. Kita baik-baik dan macam Tok Mat sebut tadi, kalau kita nak berbaik, nak berdamai ni kita cari jalan lah, kita cari the same level playing field kalau orang putih kata. Same level playing field, kita sama-sama mudah-mudahan umat ini akan mendapat manfaat daripada kesatuan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih daripada kami yang berlangsung dari mini studio World Trade Center. Terima kasih Datuk Seri sudi datang ke studio.